الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah SWT. Para jemaah sekalian, diberi kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk sama-sama kita memperbaiki amal kita, mengharapkan keridaan daripada Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang saya kasihi lagi berkata Allah sekalian, insya-Allah di kesempatan ini kita ingin kongsi sama ya pertanyaan ya, mengapakah kadang-kala kita ni tak nampak ya ganjaran, balasan yang Allah SWT berikan kepada kita di dunia ini. Maksudnya apa? Kerana mungkin ada orang yang telah melakukan kebaikan tapi beliau tak nampak ganjaran tersebut, balasan tersebut Allah berikan kepada dunia. Sebenarnya dah ada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tapi bukanlah semua balasan itu dibalas di dunia. Kenapa? Mari sama-sama kita lihat apa yang kita bacakan daripada perkongsian hikmah yang selanjutnya yang dikatakan oleh Syekh bin Athaillah As-Sakandari. Tuan-tuan muslimin yang saya kasihi, lagi diberkati Allah sekalian. Syekh Zarul berkata, lalai terhadap kesenangan yang disediakan oleh Allah SWT adalah dengan suka menunjuk dan cenderung kepada dunia yang membawa kepada jahil akhirat. Inilah penjelasan hikmah daripada Syekh bin Athaillah As-Sakandari. Innama ja'ala ad-daral akhirah mahallan lil jazaa'i ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan akhirat tempat pembalasan hamba-Nya yang mukmin. Kenapa? Li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum. Kerana apa? Kerana dunia ni tidak cukup luas untuk tempat pembalasan yang akan diberikan kepada mereka. Maknanya tuan-tuan puan-puan sekalian, dunia ni tak cukup besar, tak cukup luas jika Allah SWT nak balasnya segalanya di dunia. Sebab itu Allah SWT menyimpankan balasan kita yang melakukan kebaikan, yang taat patuh kepada Allah itu di hari akhirat. Ada lagi sebab yang lain. Kemudian apa lagi? Wali annahu, ya, dan begitu juga kerana Allah SWT memuliakan mereka dengan tidak memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Kemudian tuan-tuan, Allah SWT sebenarnya bila tak berikan kepada kita di dunia segalanya apa yang kita lakukan itu kerana Allah muliakan kita. Kenapa Allah muliakan kita tuan-tuan puan-puan sekalian? Kerana Allah SWT tidak mahu memberikan segalanya di dunia ini kerana di dunia ini tidak kekal tuan-tuan. Kalau ganjaran semuanya telah diselesaikan, dihabiskan di dunia ini, maka di akhirat kelak tempat yang lebih kekal kita tak ada apa-apa tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka Allah SWT Tuhan yang Maha mengetahui bila kita lakukan kebaikan, ketaatan di dunia ini, Allah pasti berikan ganjaran. Ada ganjaran yang diberikan kepada kita di dunia, tapi bukan semuanya. Kerana disimpan bahagian yang lain itu di akhirat. Kerana di akhirat itu adalah tempat yang lebih kekal, yang lebih abadi. Kenapa? Kerana di akhirat itu lebih luas untuk menerima balasan ganjaran yang Allah berikan kepada kita yang telah kita lakukan. Kerana di dunia ini cukup sangat sempit, terbatas, tempatnya, ruangnya sangat sempit, ya, sangat tidak luas, begitu luas untuk menerima balasan-balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan juga beriman. Selain daripada dunia juga merupakan tempat yang tidak kekal, yang akan fana dan juga binasa. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Ya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, pembalasan yang setimpal ya untuk hamba di dunia dan bukan pembalasan yang setimpal untuk hamba di akhirat dan bukan di dunia.
Hal ini adalah kerana dua sebab. Ya. Pembalasan yang sebenarnya itu adalah untuk hamba di akhirat kelak, bukan di dunia ini. Kenapa? Ada dua sebab. Pertama, dunia ni terlalu kecil. Dunia ni terlalu kecil dan dunia ini tidak kekal. Tuan-tuan kata dunia kecil, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Jika nak dibandingkan dengan ganjaran balasan yang Allah ingin berikan kepada kita, dunia ini terlalulah sangat kecil jika nak dibandingkan juga dengan hari akhirat. Sebab itu orang Islam ni adalah orang yang berusaha untuk akhirat. Kita usaha bukan untuk dunia kita. Kita bercucuk tanam untuk hari akhirat kita. Kita berusaha melakukan sebanyak mungkin kebaikan dekat dunia ini untuk mendapat keredaan yang mana kita akan menuai hasilnya kelak di hari akhirat. Kurniaan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang mukmin di akhirat dan tidak di dunia kerana dia ada dua sebab. Pertama, dunia tidak mencukupi dan tidak memenuhi setiap kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dunia ni terlalulah kecil, ya. Sifat dunia yang fana dan tidak kekal serta tidak layak sebagai tempat pembalasan. Tuan-tuan. Dunia ni tempat yang fana, yang tak kekal. Kalau nak jadikan sifat pembalasan itu tidak sesuai kerana pembalasan Allah itu bersifat kekal. Jadi kalau diberikan kepada manusia itu semuanya di dunia, maka tidak ada lagi pembalasan di hari akhirat. Sedangkan kehidupan kita yang kita harapkan yang lebih kekal itu adalah di hari akhirat. Tapi cuba kita lihat tuan-tuan, puan-puan sekalian, cantiknya aturan Allah SWT. Maha pengasihnya Allah SWT kepada kita. Allah tak pernah sia-siakan sedikit pun amal kebaikan yang kita lakukan. Allah tidak lokek, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Walaupun kita katakan pembalasan yang hakikat itu, ya, yang lebih kekal itu akan diberikan di hari akhirat. Kerana di akhirat itu lebih luas, dunia terlalu sempit, diberikan di akhirat kerana di akhirat itu lebih kekal jika dibandingkan dengan dunia yang akan fana. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, masih lagi memberikan kepada kita apa juga bentuk kebaikan kita lakukan ini balasannya di dunia. Tapi ingat, tidak diberikan semuanya. Kita lakukan kebaikan, tuan-tuan lakukan kebaikan. Ada tak nampak balasan yang Allah berikan? Ada tak nampak kemudahan yang Allah bantu kepada kita? Ada tak banyak kita lihat, ya, kesan-kesan positif apabila kita melakukan kebaikan, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan. Betul tak? Ada. Tetapi itu bukanlah segala-galanya. Masih ada lagi pembalasan yang lain yang Allah simpankan kepada kita. Orang yang iman, orang yang beriman kepada Allah SWT di akhir akhirat. Sebab itu kita lihat bila kita baca surah Al-Fatihah, kita mula dengan ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pelimpah kasih lagi pelimpah penyayang. Yang pertama tu Ar-Rahman. Rahman itu yang pertama itu untuk semua makhluknya, yang Islam, yang taat, ya, yang tidak taat, yang bukan Islam, semua dapat. Ar-Rahim itu pelimpah kasih Allah SWT rahmat kepada orang-orang yang beriman nanti di hari akhirat. Khas untuk orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Cuba kita lihat, ya, inilah dia keindahan apabila kita menjadi orang yang Islam, yang beriman dan kita faham tentang hakikat ini. Cuba sama-sama kita lihat sepotong hadis yang sangat panjang, tuan-tuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW, ya, mengatakan, inni la'alamu akhira ahli nari khurujan minha. Maknanya Nabi SAW nak cerita macam ini. Sesungguhnya aku mengetahui ahli neraka terakhir yang keluar daripada daripadanya dan ahli syurga terakhir yang masuk ke dalamnya. Maknanya Nabi SAW nak ceritakan, nak habarkan kepada kita tentang pengetahuan Nabi SAW mengenai ahli neraka yang terakhir yang keluar daripada neraka itu kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya selepas menjalani pembalasan-pembalasan di neraka atas kesilapan, kekurangannya itu, maka dia keluar daripada neraka. Ni yang last, bukan yang pertama, bukan yang ada lagi banyak, tak. Ni yang paling last ahli neraka yang keluar, yang layak masuk ke syurga. Ya. Seseorang lelaki keluar daripada neraka secara merangkak. Maka Allah SWT berfirman, masuklah ke dalam syurga. Lalu dia pun pergi dan dia menyangka bahawa sesungguhnya syurga telah penuh. Dia dah keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Allah kata, nah sekarang kamu masuklah ke dalam syurga dah. Dia pun pergi. Tapi dia menyangka bahawa sesungguhnya syurga telah penuh. Kenapa syurga telah penuh, tuan-tuan? Kerana dia adalah orang terakhir yang akan dimasukkan dalam syurga. Beliau ni baru keluar daripada neraka. Jadi cuba kita bayangkan, daripada zaman Nabi Adam kepada zaman Nabi Muhammad, berapa juta bilion manusia, tuan-tuan, puan-puan sekalian.
Jadi dia menyangka syurga itu telah penuh. Maka dia kembali dan berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku dapati ia telah penuh. Maknanya aku dapati syurga ni dah penuh lah, ramai, dah sesak lah sangat orang. Aku ni last, yang belen-belen. Maka Tuhan berfirman, masuklah ke dalam syurga. Lalu dia pun pergi dan dia menyangka. Dia tak tengok lagi, dia pergi aja dan dia sangka. Ni bahaya sifat sangka menyangka ni. Ya, bahawa syurga telah penuh. Maka dia kembali dan berkata, maknanya dalam perjalanan dia rasa dah penuh lah, mana nak pergi lagi, tak payahlah pergi jumpa lagi dengan Allah. Dan berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku dapati ia telah penuh. Ni buat yang kali kedua. Maka Tuhan berfirman, pergilah masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya bagi kamu tempat umpama dunia dan 10 kali gandanya, atau bagi kamu umpama 10 kali ganda dunia. Jadi Allah kata, kau pergilah masuk ke dalam syurga. Kerana untuk engkau ni, orang yang terakhir ni, orang yang terakhir yang masuk syurga ni, bagi kamu ni umpama 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia, tuan-tuan. Kita dekat Singapura ni, walaupun kita kota yang kecil, tapi kita dah rasa dah cukup luas dah. Tapi yang kita kata dekat sini Nabi cerita, khabarkan kepada kita, bukan Singapura tuan-tuan, tapi dunia. Dunia yang begitu luas sekali tu, bahkan 10 kali ganda. Ini untuk siapa? Ini untuk orang terakhir masuk syurga. Yang last keluar neraka, masuk syurga, tempatnya, luasnya 10 kali ganda daripada dunia ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Subhanallah. Cuba kita lihat, tuan-tuan. Maka dia berkata, orang yang tadi itu, yang tadi kata, yang sangka bahawasanya syurga ni dah penuh kan, buat kali yang ketiganya, dia kata demikian juga. Allah kata sedemikian. Kemudian dia kata, adakah engkau menghinaku? Dia kata dengan Allah, ya Allah, adakah engkau menghinaku atau mempertawakanku kerana engkau adalah raja? Kau hina aku ke? Dia mentang-mentang hari ini memang engkau lah Tuhan yang maha berkuasa, ya. Kenapa katakan kepada aku punya tempat ni 10 kali umpama dunia, lebih besar daripada dunia 10 kali ganda. Maka aku melihat Rasulullah SAW ketawa sehingga nampak gigi gerahamnya, lalu baginda bersabda, itulah serendah-rendah kedudukan ahli syurga. Subhanallah, tuan-tuan. Itulah serendah-rendahnya, maknanya orang yang telah transit masuk dalam neraka pun, bahagian syurganya di akhirat-akhirat itu sangat luas, tuan-tuan. Kenapa dia masuk syurga? Kerana ada kebaikan yang dilakukan. Kerana dia dah bersih daripada dosa, dia masuk syurga. Tapi dia orang yang terakhir. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, orang yang terakhir masuk syurga, syurganya 10 kali ganda lebih besar daripada dunia. Lebih luas daripada dunia. Bayangkan kepada orang yang mungkin, insya-Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang tidak perlu transit ke api neraka, yang langsung diberikan ke syurga, tuan-tuan. Cuba kita lihat berapa luas. Kadang-kadang akal kata mustahil, tapi tidak ada mustahil pada hak Allah SWT. Allah mampu sahaja berikan dan dia tidak mengurangkan zatnya, tidak menjadikan tempat itu satu yang susah baginya. Itulah kekuasaan Allah SWT, kuasa yang sangat besar. Beza dengan kuasa manusia, dia berikan kepada orang mengganggu kepentingan dia, tetapi Allah tidak begitu, tuan-tuan. Dan inilah dia, tuan-tuan, keindahan. Keindahan apa, tuan-tuan? Ganjaran yang Allah berikan di hari akhirat. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah tak berikan seluruhnya di dunia. Allah simpankan kita di hari akhirat. Kerana apa? Kerana di akhirat itu tempatnya lebih luas, lebih sesuai untuk diberikan ganjaran, dan juga pada waktu yang sama dia lebih berbentuk kekal abadi. Kalau dah diberikan kepada kita di dunia, tuan-tuan, ya, dunia ni fana, tak kekal. Bila kita meninggal, tinggallah segalanya. Harta kita tinggal, nama kita tinggal, jawatan kita tinggal, keluarga kita tinggal. Tapi kalau di hari akhirat, Masya Allah, tuan-tuan, berbahagialah sungguh kita. Sebab itu orang-orang yang faham perkara ini, bila saat menempuh sakaratul maut, dia merasakan apa? Dia akan mendapat salam daripada Tuhannya. Ya, salamun qaulan min rabbir rahim, mendapat sejahtera ucapan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahagianya. Dan mereka rasa tenang, rasa gembira nak bertemu dengan Tuhannya. Atas lain sebab banyak juga nikmat-nikmat yang akan dipenuhi oleh Allah SWT kepadanya. Subhanallah. Baik itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Inilah betapa besarnya kurniaan Allah SWT di syurga. Seperti mana, yang mana kita pernah dengar, li'ibadiyas salihin, dalam hadis Qudsi, ya, aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh itu akan sesuatu ma la ainun ra'at,
akan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, inilah perbezaan ganjaran yang Allah nak berikan kepada orang yang beriman. Maka tak hairanlah kita lihat kalau orang tidak beriman tu Allah berikan ganjaran dekat dunia, kita nampak banyak kebaikan dia dapat, banyak balasan, diberikan kemewahan dan yang seumpama dengannya itu, kerana di hari akhirat mereka tidak akan dapat apa-apa. Berbeza dengan kita orang yang beriman. Ya, ada orang yang beriman di dunia diberikan banyak kebaikan contohnya, dan masih lagi disimpankan untuk hari akhiratnya. Ada di kalangan orang yang beriman di dunia ini nampak seperti dia dapat sedikit balasannya. Tapi yakinlah ada balasan yang masih lagi lebih besar disimpankan di hari akhirat. Sebab itu Ibn Abbas mengatakan apa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang wujud di dunia ini hanya memiliki satu persamaan dari segi nama sahaja dengan apa yang wujud di dalam syurga. Syurganya. Contohnya, di syurga ada 5. Di dunia pun ada 5. Namun kesamaan antara keduanya adalah apa? Daripada segi nama. Kalau syurga ada tumbuhan-tumbuhan yang berbau wangi, di dunia pun ada tumbuhan-tumbuhan yang berbau wangi. Tapi yang samanya adalah daripada segi nama saja. Tak sama dengan wanginya di dunia dan akhirat. Kalau di syurga ada kurma, di dunia pun ada kurma, tetapi tidaklah sama melainkan daripada segi namanya saja. Jadi tidak dibenarkan menyamakan 100% terhadap apa yang wujud di dunia ini dengan apa yang wujud di syurga, kerana ia hanyalah perumpamaan sahaja. Subhanallah, tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita faham perkara ini, kita menjadi orang yang lebih bermotivasi mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bersemangat untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, mencari keredaan Allah. Kerana itulah tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita dapat laksanakan demikian, kita faham, ya, maka kita akan tahu bahawa ganjaran yang Allah berikan kepada kita atas kebaikan kita lakukan di dunia ini ada diberikan kita di dunia, daripada waktu sama disimpankan di hari akhirat juga. Tidak berikan semuanya di dunia kerana apa? Pertama, dunia itu tempatnya terlalu kecil. Tempatnya terlalu kecil untuk mendapat mengisi balasan-balasan ganjaran yang Allah nak berikan kepada kita. Setiap kebaikan ada balasan. Jadi setiap kebaikan nak isi dekat dunia ni pun dah tak cukup. Apakah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang dilakukan yang mengharapkan keridaan Allah. Pasti itu tidak dapat menampung di dunia. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan sekalian, dunia adalah tempat yang fana, yang tidak kekal. Jika diberikan di dunia ini, maka hinalah kita, kerana selepas kita meninggal dunia, kita tidak akan dapat apa-apa seperti orang yang tidak beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia, simpankan kita di hari akhirat, kerana di akhirat itu adalah tempat yang lebih kekal dan juga abadi, dan itulah kemuliaan yang sebenar kepada orang-orang yang percaya di hari akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita memahami perkara-perkara seperti ini, dapat memotivasikan diri kita untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadilah hamba yang sepenuhnya mengabdikan diri kita kepada Allah SWT, tidak lain hanyalah untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang lebih elok lagi sebenarnya adalah untuk mendapatkan kecintaan, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita dapat redha daripada Allah, kita akan dapat segala-galanya walaupun mungkin kita tidak pernah memintanya, dan Allah tahu apa yang lebih diperlukan oleh kita semua, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup di sini, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Insya-Allah jika Allah jodohkan, kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah